It's all about Nu'man story. Assalamualaikum guys. So welcome back to my channel Nu'man story. So sorry sangat lately ni aku tak berapa nak aktif sangat dalam upload dekat YouTube ni. So tak apa, kali ni aku akan buat comeback. Aku akan cuba untuk upload. So guys, sebelum aku mulakan video aku kali ni, jangan lupa subscribe, like dan share. Okey, cerita yang seterusnya ialah cerita seram yang bertajuk Kisah Seram Lelaki Tinggal Serumah dengan Housemate yang dah 2 tahun meninggal dunia. Sebelum tu aku nak tanya korang, pernah tak terfikir yang selama ni korang kawan dengan orang yang dah tak ada lagi, maknanya dah meninggal, dan korang tak tahu yang kawan korang tu sebenarnya bukanlah seorang manusia, malah jembaan jin atau syaitan yang datang nak ganggu. Okey, perkongsian ni ialah dari yang dipetik dari seorang pengguna Twitter yang telah mendapat perhatian ramai kerana dia telah berkongsi bagaimana pengalaman ngeri tinggal serumah dengan orang yang hakikatnya sudah lama meninggal dunia. Cerita yang dikongsikan ini adalah berdasarkan kisah sebenar. So bunyi dia memang agak seram. So kalau korang yang ada lemah semangat, disarankan jangan untuk meneruskanlah dengar cerita ni, takut terbawa-bawa pula nanti. Alright, sebelum tu ada beberapa perkara yang aku nak beritahu sebelum korang teruskan mendengar cerita aku ni. Yang first kali, cerita ni tak melibatkan hantu-hantu yang muka diorang seram apa semua. Yang kedua, sejujurnya aku tak pernah pun jumpa hantu yang menyeramkan. Yang datang dekat aku semuanya dalam bentuk manusia macam kita juga. Yang ketiga, elemen seram dalam cerita ni hanya pendengar saja yang boleh menilai. Yang keempat, lastly, aku minta maaf jika cerita ni tak seram macam cerita hantu yang lain. Cerita ini bermula pada tahun 2011 ketika aku baru dapat kerja dekat KL dan ingin mencari rumah sewa. Peristiwa ini berlaku pada tahun 2011, 3 tahun lepas aku konvo pada 2008. Pada 2010, aku dapat offer kerja dekat sebuah bank dekat KL. Position aku pula, aku perlu banyak outstation. So, memang aku jaranglah ada dekat rumah. Aku pun carilah rumah sewa area-area yang dekat dengan office aku. Alhamdulillah, aku dapat sebuah kondo walaupun sewanya agak mahal. Sepanjang 1 tahun dari 2010 hingga 2011, aku hanya stay seorang lah sebab lebih privacy dan lebih selamat. And then pada hujung tahun 2011 tu, waktu aku tengah bercuti dekat kampung, aku dapat satu panggilan dari nombor yang aku tak kenal. Aku menjawab lah. Borak punya borak, rupanya kawan lama aku masa dekat universiti walaupun lain bidang dan fakulti. Firdaus nama dia. Dia call aku sebab nak sewa rumah dengan aku sekali. Pada mulanya aku agak pelik, macam mana dia boleh tahu aku duduk sorang-sorang dan macam mana dia boleh tahu nombor aku. Aku pun balik KL jumpa dia dan bincang soal sewa rumah bagai. Walaupun aku sendiri macam blur-blur, kenapa aku boleh setuju dia jadi housemate aku. So kat sini, awal tahun 2011, Firdaus pun masuklah dalam rumah aku. Dia guna bilik yang dekat dapur. Walaupun ada lagi 2 bilik kosong dekat depan, bilik yang dia pilih tu agak kecil lah dari bilik-bilik yang lain. Malam first, dia duduk dengan aku. Kami makan sama-sama apa semua. Cuma time solat je, aku tak perasan dia sebab dia suka duduk memerak dalam bilik. Lepas tu sama-sama lepak tengok TV sambil aku ceritalah bidang kerja aku yang selalu outstation. Dia pun macam okey je. Dia cerita dia selalu busy kerja. Kadang balik lewat malam pukul 1-2 pagi. Aku tak syak apa-apalah sebab bagi aku normal lah kerja dekat KL balik 1-2 pagi. So habis kat situ je malam tu. Hampir 6 bulan aku duduk serumah dengan dia. Dalam tempoh tu aku just duduk dekat rumah dalam 2-3 minggu je. Lebihnya aku banyak outstation. Satu pagi tu aku terserempak dengan jiran aku bertanya khabar. Dia tanya aku, Jiran tu tanya aku, Adam duduk seorang ke? Atau dengan kawan? Aku pun jawab lah, taklah abang, saya duduk dengan kawan, kami berdua je.
tu jiran tu pun tanya balik, ya ke? Lepas tu dia pun macam cepat-cepat belah dari aku. Tapi aku pun tak ambil pok sangat lah pasal jiran aku tu berlalu macam tu je kan. Masa terus berjalan, tiba bulan puasa ni, si Firdaus ni cakap dekat aku, sepanjang bulan puasa dia kena balik kampung. Dia dah apply cuti sampai raya. Okey je lah, aku pun tak tanya lebih-lebih. So bila habis puasa dan raya tu, dia pun balik dari kampung. Kebetulan aku tak banyak kerja, bolehlah spend time dengan housemate kan. Maklumlah, mood raya kan sebulan. Pada satu malam tu dalam pukul 2 pagi, aku nampak dia dekat dapur tengah masak-masak. Aku pun dah pelik, kenapa dia masak-masak tengah malam, sebab baru je balik makan dengan aku. Itu tak apa lagi, aku masih buat tak tahu je, aku positif je lah. Selang tak lama lepas tu, dalam 3-4 hari lepas peristiwa masak tu, aku balik lewat malam dalam pukul 3 pagi. Masuk je dalam rumah aku dah meremang bulu roma. Aku rasa semacam je dalam rumah tu. Aku pun tergerak hati nak pergi tengok bilik dia. Macam gelap je. Aku ketuklah pintu. Dia bangun buka pintu dengan muka mengantuk. So aku legalah sebab ada orang dalam rumah. Esok pagi tu aku tak masuk kerja. Waktu time buat breakfast tu, dia call aku, cakap semalam dia tak balik rumah sebab balik kampung. Aku terus terdiam. Tiba-tiba je aku rasa seram sejuk siang hari. Aku dah terfikir, ni kali kedua aku kena usik. Aku masih positif lagi. Seterusnya, pada suatu hari ni aku baru balik dari Sabah. Selepas 2 bulan aku kat sana, dalam keadaan yang penat dan letih sangat, aku masuk dalam rumah, tengok dia tengah tengok movie, cerita hantu pula tu kan. Aku yang dah penat sangat, terus tertidur dan terjaga dalam pukul 4 pagi. Aku sayup-sayup terdengar dalam bilik aku, dengar macam orang tengah berborak dekat hall. Aku teruja lah nak tengok siapa yang datang malam-malam buta ni. Aku nampak Firdaus tengah borak sorang-sorang. Dan waktu tu macam nak terkeluar jantung aku sebab aku dengar macam ramai orang tengah borak dengan dia. Sepanjang 3 tahun aku tinggal serumah dengan dia, jiran-jiran aku yang baik hati selalu tegur aku supaya pindah rumah atau pagar rumah. Tapi aku je yang tak ambil kisah sebab aku tak kena usik pun dengan tu. Tibalah pada suatu malam tu dalam bulan puasa aku kat kampung. Firdaus telefon aku jemput datang kenduri dekat kampung dia pada hari ke-7 dan dia juga jemput 2-3 orang kawan yang lain untuk hadir. Tibalah masanya, aku dan kawan-kawan aku gerak sekali ke Johor menuju ke kampung si Firdaus tu. Lepas 3-4 jam, sampailah ke rumah dia. Walaupun sesat jugalah sebelum jumpa rumah tu. Dan sepanjang sesat tu lah aku on call dengan dia, minta direction ke rumah dia. Sampai di rumah, dah agak lewat petang, orang pun dah tak ramai. Family dia tanya, cari siapa? Aku jawab lah, cari Firdaus. Abang si Firdaus ni kenal aku, so dia jemput aku makan dulu, nanti borak lain. Lepas makan, dah kenyang perut, abang dia jemput masuk dalam rumah. So bermulalah sesi soal jawab aku dengan abang si Firdaus. So abang Firdaus ni tanya aku, macam mana kau tahu ada kenduri arwah? Aku pun cakap lah, Firdaus yang jemput. Dia call bulan puasa hari tu. Abang dia tanya, dah lama ke kau kontak dia? Aku cakap, dah 3 tahun kita orang tinggal serumah, since 2012 lagi. Abang dia tanya, Adam, kau tak tahu apa-apa ke? Ke kau yang tipu aku? Aku cakap lah, taklah. Aku pun tunjuk list kontak dalam handphone aku. Waktu ni lah abang dia terkedu dan terkejut bila tengok handphone aku tu aku ada message dan call daripada Firdaus. Last ayah dia pun datang, tunjuk surat kematian dia 2 tahun lepas akibat denggi. Kali ni aku pula yang terkejut. Terlopong mulut aku, lemah habis lutut aku. So waktu ni aku tak boleh nak cakap apa-apa. Aku just senyap dan tak tahu nak cakap apa. Aku memang terkejut sangat dengan siapa aku tinggal sebelum ni. Lepas tu aku terus pindah rumah. Sampai sekarang aku masih terfikir, kenapa dia datang cari aku.